أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كما علمت آدم فعلمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، وكما عصمت يوسف فعصمنا، وكما سلمت يونس فسلمنا، وكما أكرمت أيوب فأكرمنا، وكما ألهمت أوليائك فألهمنا، وكما هيمت أحبابك فهيمنا، ومن رضاك غنمنا، ومن فضلك لا تحرمنا، وجعلنا لك من الشاكرين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini dapat kita menyambung pengajian kita, iaitu berkenaan dengan tajwid. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas majlis ilmu yang kita ikuti bersama, insya-Allah. Baik, pada malam ini kita sambung muka surat 206 tu. Ada tanda 206. Iaitu pada bab qalqalah. Baik, jadi kita telah selesai berkaitan dengan sifat-sifat yang berlawanan, sifat berlawanan. Maka sekarang kita berada pada sifat-sifat yang tunggal. Sifat-sifat yang tunggal, iaitu daripada sekarang kita dah masuk qalqalah, maknanya sifat yang kedua daripada sifat yang tunggal. Okey, baik. Jadi qalqalah itu pada bahasanya ialah bergerak-gerak atau bergetar. Dalam arti kata lain ataupun dalam kitab yang lain, dia menyebut berkenaan dengan laungan yang kuat. Itu maksud qalqalah. Qalqalah itu merupakan laungan yang kuat ataupun getaran ataupun bergerak-gerak. Itu pada bahasanya. Manakala pada istilah, makna pada istilah pula, iaitu lantunan suara yang kuat pada makhraj kerana tekanan yang kuat semasa menyebutnya dan dilepaskan dalam masa yang singkat. Jadi maksud qalqalah iaitu adalah lantunan suara. Lantunan suara yang kuat pada makhraj kerana tekanan yang kuat semasa menyebutnya. Disebut qa, kan, aqa, ba, ab, huruf-huruf yang kuat, lantunan. Kemudian apa, dal, ad, kemudian jim, aj. Itu di antaranya, itu maksud pada qalqalah ini. Kemudian kata sahib As-Salsabil Asy-Syafi, wa sifatul muqalqalil muttajih hiya ittirabul harfi fi makhrajih. Dan sifat qalqalah yang terarah itu dialah getaran huruf pada makhrajnya. Itu kata ulama, iaitu qalqalah maksudnya getaran huruf, maka dia jadi lantunan. Maka jadi lantunan ataupun laungannya yang kuat. Baik. Ada setengahnya lagi dia menyebut, iaitu qalqalah itu ialah suara yang lebih, suara yang lebih kerana keadaannya yang lantang dan jelas, hasil dari bukaan makhraj secara serentak selepas terlekat kepada huruf yang mempunyai syiddah dan jahar. Ini huruf yang mempunyai sifat syiddah dan jahar. Jadi itu adalah huraian-huraian makna qalqalah. Huraian-huraian makna qalqalah. Yang penting yang kita faham, qalqalah ni ialah apabila kita menyebut huruf-huruf yang kuat, qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi dalam qalqalah ni dia ada 3 martabat. Mana yang kuat, mana yang pertengahan,
mada yang lemah ataupun yang bawah, yang rendah. Dia ada 3 martabat. Adapun 3 martabat ini ketiga-tiganya melantun. Bunyinya melantun apabila dia sakinah ataupun sukun. Bila dia sukun kalau dia harakah, kalau dia berbaris, maka dia tidak melantun qa kan. Ba dia tak melantun pasal dia berbaris. Da ja. Baik, itu maksudnya begitu qalqalah. Kemudian huruf qalqalah ada 5. Qalqalah ada 5, iaitu qatbu jaddin, qatbu jaddin, qatbu jaddin ataupun jaddun batiq. Tu semuanya sama aja hurufnya, cuma diubah rangkai kata tu qaf di hadapan, kemudian ta yang kedua, kemudian ba yang ketiga, kemudian yang keempat jim, kemudian yang kelima adalah dal. Itu huruf-hurufnya ada 5 dalam rangkai kata tersebut. Ataupun nak lebih mudahnya bagi orang kita, biasanya dia buat rangkai kata apa? Baju Dakota. Baju Dakota. Ba jim dal qaf ta. Itu baju Dakota. Itu huruf qalqalah. Tu orang kita, orang Melayu kita dia buat gitu mudah sikit. Tapi Arabnya qatbu jadid. Itu. Qata ba jim dal. Baik. Begitu jugalah kata Imam Ibnu Al-Jazari, qalqalatun qatbu jadid. Tu kata Imam Ibnu Al-Jazari, rangkai kata huruf-huruf qalqalah itu terhimpun pada 5, iaitu qatbu jadid. Kata Syekh Ibrahim As-Samannudi, qalqalatun qatbu jadid. Sama juga. Kemudian kata Syekh Sa'id Al-Mihi, qalqalatun yajma'uha qatbu jadin. Sama juga rangkai katanya qatbu jadin ataupun qutbu jadin. Okey, baik. Kemudian huruf qalqalah itu huruf qalqalah juga dikenali sebagai huruf muqalqal. Kalau setengah guru dia kata muqalqal kan, ataupun laqlaqah. Itu istilah panggilan huruf qalqalah. Bila kita duk baca dengan dia, belajar dengan dia ataupun talaqi dengan dia akan sebut hadza huruful muqalqal. Itu huruf muqalqal. Apa dia, kita tak usah dengar huruf muqalqal tu apa dia pula. Itu qalqalah lah tu maksud dia. Ataupun laqlaqah, hadza huruf laqlaqah. Itu adalah istilah sebutan bagi huruf-huruf qalqalah. Baik. Tapi kebiasaannya bagi orang kita disebut qalqalah gitu je kan. Cuma guru-guru yang selain daripada orang Melayu, mungkin juga guru-guru yang dah biasa dengan budaya guru-guru Arab, maka dia akan ikut cara begitu. Laqlaqah, muqalqal macam tu kan. Jadi kita pun kadang confuse, apa benda pula ada hukum baru pula kan. Tak, bukan dia. Qalqalah lah tu. Baik. Kemudian kita tengok martabat dia. Kata setengah ahli al-ada, iaitu ulama tajwid, telah membahagikan huruf qalqalah terbahagi kepada 3 kategori. Jadi huruf qalqalah ada 3 kategori, iaitu yang pertamanya huruf yang paling kuat. Huruf yang paling kuat adalah huruf ta. Itu yang pertama, huruf ta. Ta kerana padanya ada sifat itbaq. Sifat itbaq. Jadi bila ada sifat itbaq, bahkan dia isti'la, kemudian dia ada itbaq pula, maka dia lebih kuat daripada 5 huruf ni. Ta yang paling kuat. Kemudian yang kedua, martabat yang kedua adalah huruf qaf. Qa ada isti'la tetapi dia tidak itbaq. Jadi dia tidak ada itbaq, dia tidak ada sifat itbaq, maka dia duduk di tangga yang kedua, nombor 2. Martabat dia yang kedua. Dan yang ketiga, martabat yang ketiga adalah martabat adna ataupun yang lemah, iaitu ba, jim, dal. 3 huruf lagi, iaitu ba, jim, dal, iaitu martabat yang lemah kerana tiga-tiga itu ada sifat
istifal ataupun huruf istifal. Dia tidak terangkat, pangkal lidah dia tidak terangkat. Ba istifal, ja istifal, da istifal. Pangkal lidah tidak terangkat. Apabila huruf-huruf mempunyai sifat antaranya isti'la, iaitu pangkal lidah terangkat, maka dikira kuat. Akan tetapi kekuatannya tu pada pertengahan. Manakala huruf yang bersifat itbaq pula, dia ada isti'la kemudian dia itbaq pula, kan? Seperti ta tadi kan. Ta, maka dia terlebih kuat, yang paling kuat antara martabat huruf-huruf pun dia ada martabat dia juga, ada tingkatannya. Huruf yang kuat, huruf yang lemah. Baik, itu maksud dia. Okey, baik. Jadi qalqalah merupakan sifat lazimah yang terdapat pada huruf qalqalah. Dia sifat lazimah, bukannya zaidah, bukannya tambahan. Dia sifat lazimah yang sifat itu memang ada pada huruf tersebut. Disebabkan dia ada sifat-sifat yang kuat, maka qalqalah terhasil daripadanya. Dan ia adalah sifat tunggal yang sangat kuat. Namun begitu, qalqalah tidak akan dizahirkan ataupun tidak akan dinyatakan melainkan dengan syarat-syarat berikut. Jadi qalqalah ni dia ada syarat-syaratnya baru dia berlaku. Kalau tak ikut syarat ni maka dia tak akan berlaku. Apa dia? Yang pertama, huruf qalqalah mesti sukun. Kerana qalqalah tidak dinyatakan jika hurufnya berbaris. Itu syarat yang pertama. Jadi qalqalah ni terjadi pada bila? Berlaku pada bila? Pada hurufnya berbaris sukun. Jadi qaf, ta, ba, jim, dal ini sekiranya berbaris sukun barulah terjadi qalqalah. Tapi kalau ada harakah, dia berbaris, maksudnya dia berbaris fathah, baris kasrah, baris dhammah, dia bukan sukun, maka dia tidak berlaku qalqalah di situ. Dia tak jadi qalqalah. Itu syarat yang pertama. Contoh di sini dia bagi apa? Dalam surah Al-Ikhlas ayat 3, lam yalid wa lam yulad. Dal tu baris dia ke? Baris dia apa? Sukun. Sukun tu baris ke? Sukun tu baris ke? Sukun baris ke tidak? Bukan. Sukun bukan baris kan? Baris apa? Fathah, dhammah, kasrah tu baris. Bila kata sukun, sukun bukan baris. Sukun tu tanda. Dia panggil tanda, dia bukan panggil baris. Bila kata baris, maknanya hidup. Fathah, dhammah, kasrah tu baru baris. Tapi bila sukun, sukun tu maksudnya mati. Bila mati bukan berbaris, tak berbarislah dia. Maksudnya tanda sukun. Baik, jadi bila sukun dal itu lam yalid, maka terhasillah qalqalah, lantunan. Walam yulad. Yang kedua pun dal adalah sukun, maka terhasillah lantunan qalqalah. Itu yang pertama. Manakala yang kedua, tidak berlaku idgham pada huruf qalqalah kerana idgham menafikan qalqalah. Itu syarat yang kedua. Yang kedua, apabila kita bertemu dengan huruf idgham di akhir kalimah, kemudian ba tersebut, ba yang pertama sukun, ba yang kedua harakah ataupun berbaris, maka dia bertemu kedua-duanya, maka dia jadi idgham. Bila jadi idgham, maka tidak akan terjadi qalqalah. Contoh di sini dia sebut izhab bi kitabi, izhab bi. Dia bukan izhab bi. Dia tak jadi macam tu. Walaupun ba tu sukun ataupun tidak ada tanda baris. Apabila ba tidak ada tanda baris ataupun dia ada tanda sukun, maka dia mati. Bila dia mati, kemudian dia bertemu pula dengan ba, huruf yang berikutnya ba, maka dia tidak akan menjadi qalqalah kerana di situ dia idgham. Dipanggil apa di sini? Mutajanisain, sama huruf. Sama huruf, sama makhraj dan juga sama sifat. Itu mutajanisain yang sama.
Jadi izhab bi kitabi, maka ba yang pertama itu tidak akan berlaku qalqalah, tak terhasil qalqalah padanya. Itu mudah syarat dia. Okey, itu ada dua syarat, iaitu yang pertama huruf qalqalah tersebut mesti sukun, maka barulah terhasil qalqalah. Yang kedua, sekiranya berlaku idgham pada huruf qalqalah, maka tidaklah berlaku qalqalah. Sekiranya idgham maka tidak berlaku qalqalah, maka sekiranya qalqalah tidak berlaku idgham. Begitu. Baik. Kemudian kata Syekh Ahmad At-Tibi, wa khamsatun tusamma hurufal qalqalah likauniha in sakanat muqalqalah yajma'uha qatbu jadin fawaffi biha wa baligh ma'sukunil waqfi lakinnama udghima lan yuqalqala likaunihi fima yalihi dakhala. Kata Syekh Ahmad At-Tibi, iaitu dan 5 huruf dinamakan huruf qalqalah. Jika keadaannya sukun, maka hendaklah diqalqalahkan. Jika keadaannya sukun, maka hendaklah diqalqalahkan. Itu berdasarkan huruf-huruf qalqalah. Terhimpun huruf padanya ungkapan qutbu jadin, iaitu rangkai kata qutbu jadin, qaf ta ba jim dal, maka sempurnakanlah huruf dengannya dan kuatkan lagi bersama sukun ketika waqaf. Jadi bila mana huruf-huruf ini berada di hujung kalimah ataupun berada di tengah kalimah, iaitu bagi tidak bersukun, tidak bersambung, tidak waqaf di tengah kalimah ketika waqaf di hujung kalimah. Tetapi ketika diidghamkan, jangan sesekali diqalqalahkan kerana keadaannya telah masuk ke dalam huruf selepasnya. Kenapa tidak boleh qalqalah ketika mana berlaku idgham? Kerana idgham itu contohnya huruf ba tadi, izhab bi kitabi, iaitu ba yang pertama telah diidghamkan, masukkan kepada ba yang kedua. Jadi tidak akan berlaku qalqalah di situ. Nampak tak tu? Jelas Jelas. Baik. Okey, kemudian qalqalah terbahagi kepada 3 bahagian. Qalqalah terbahagi kepada 3 bahagian. Baik, ini bahagian ini antaranya disebut yang mengikut pendapat yang masyhur, yang masyhur di kalangan kebanyakan ulama tajwid, iaitu ada 3. Itu masyhur. Dan juga ada pandangan yang kedua yang mengatakan hanya 2. Di antaranya salah seorang yang mengatakan qalqalah terbahagi kepada 2, iaitu Dr. Aiman Suwaid, salah seorang ahli qurra ataupun ahli Quran, guru Quran yang masyhur. Jadi dia mengatakan ada 2. Manakala Syekh Mahmud Khalil Al-Khusairi, dia mengatakan ada 2 pandangan juga. Ada 2 pandangan, iaitu kedua-duanya mengatakan ada 2 pandangan. Baik. Jadi yang di sini dalam kitab kita ni, dalam kitab yang kita baca ini, dia mengatakan ada 3 bahagian. Iaitu yang pertama iaitu akbar, yang kedua kubra, yang ketiga sughra. Apa beza 2 pandangan dengan 3 pandangan ni, ataupun 2 bahagian dengan 3 bahagian? Apa bezanya? Bezanya yang 3 bahagian ini dia memperincikan satu persatu. Mana akbar yang berada di hujung kalimah dan padanya terdapat sabdu ataupun syiddah, tanda sabdu. Apabila kalimah qalqalah, apabila huruf qalqalah itu di akhir kalimah, padanya ada tanda sabdu. Padanya ada tanda sabdu, maka itu disebut sebagai akbar. Contoh. Jadi akbar, akbar kubra lagi sughra.
Jadi akbar di akhir kalimah dan padanya ada sabdu. Watab. Jadi akhir kalimah padanya ada sabdu. Itu dipanggil akbar. Adapun kubra al-falaq. Ataupun sughra yajma'u. Jadi yang mana yang mengatakan 3 bahagian, maka dia memisahkan ataupun membahagikan. Yang pertama, yang akbar, dia ada sabdu. Betul. Dia ada sabdu. Kemudian yang kedua kubra, dia berada di akhir kalimah. Kemudian yang sughra, dia berada di tengah kalimah. Itu yang mengatakan 3 bahagian. Manakala yang mengatakan, pandangan yang mengatakan 2 bahagian, hanya kubra dengan sughra, dia tidak membezakan antara kubra dengan akbar, kerana bunyinya sama. Cuma tandanya dia ada tanda sabdu, itu saja. Jadi dari sudut bunyinya, sebutannya sama, maka mereka mengatakan hanya 2 bahagian sahaja, iaitu akbar dengan kubra sama. Itu di antaranya pandangan yang mengatakan 2 bahagian. Baik, jadi bagaimana kita ni? Nak ambil 2 ke nak ambil 3? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Itu dari sudut pembahagiannya. Adapun sebutannya sama. Semuanya akbar ni dia lambat, lantunannya lambat sedikit. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lambat dia melantun keluar tu. Dan kubra, qul a'udzu birabbil falaq, terus melantun. Itu je bezanya begitu. Adapun pada pandangan itu tidak menjadi kesalahan. Kedua-duanya boleh digunakan pakai. Cuma yang lebih terperinci adalah 3 bahagian. Sebab apa? Dia membahagikan satu-satu dengan jelas. Itu. Baik, masa kita duk ngaji kitab dulu, contoh Hidayatul Mustafid, kitab tajwid dulu-dulu yang digunakan pakai. Dia hanya meletakkan bahagian ni ada 2, kubra dengan sughra, itu je. Kebanyakannya kitab tajwid dia letakkan 2 bahagian je. 2 bahagian qalqalah. Tapi bila kita tengok dalam kitab-kitab yang lain, antaranya kitab-kitab yang digunakan pakai di tanah Arab, maka dia meletakkan 3 ditambah, iaitu akbar ataupun syiddatul kubra. Antaranya satu lagi, syiddatul kubra ataupun akbar, 2. Baik. Okey, boleh? Kita tengok contoh-contohnya. Yang pertama qalqalah sughra. Qalqalah sughra iaitu qalqalah kecil ataupun qalqalah yang lemah. Qalqalah sughra terjadi apabila huruf qalqalah berada di tengah kalimah. Berada di tengah kalimah atau di hujung kalimah ketika membaca wasal. Dia berada di tengah kalimah, satu qalqalah sughra, atau berada di hujung kalimah ketika wasal. Baik, contoh yang pertama, huruf ba, tengah kalimah. Yabdu, yabda'u, minta maaf, yabda'u. Okey, sebut. Tak semua ada kitab tak apa, boleh ikut ke? Boleh okey. Yabda'u, yabda'u. Jadi dia tak kuat lantunannya, lemah. Okey. Yang kedua, hujung kalimah tetapi ketika wasal. Rabbana hab lana. Kita doa kan, Rabbana hab lana, hab lana. Jadi ba itu hab, tetapi dia wasal, maka dia jadi qalqalah sughra. Jadi kalau kata dia waqafkan situ,
maka dia jadi apa? Waqaf dia jadi kubra. Rabbana hab, dia jadi kubra. Tapi bila wasal dia jadi sughra. Rabbana hab lana. Sekali lagi. Yang kedua huruf jim. Yajma'. Yajma'. Okey. Kemudian iaitu hujung kalimah ketika wasal. Fakhruj minha. Fakhruj minha. Kalau kubra dia jadi kuat lagi kan. Fakhruj kuat lagi kan. Tapi ini sughra. Fakhruj minha. Okey, itu di hujung kalimah ketika wasal. Lagi yang ketiga huruf dal. Wa yadra'u. Wa yadra'u. Okey, ketika wasal qad sami'a Allah. Qad sami'a Allah. Kalau baca satu persatu qad, baru dia jadi kubra. Bila wasal qad sami'a Allah. Okey, baik. Kemudian huruf yang keempat huruf ta. Yatba'. Yatba'. Di tengah kalimah. Manakala ketika wasal ihbit bi salamin minna. Ihbit bi salamin minna. Wah, susah juga nak ikut kan tanpa ada teks kan. Okey, baik, tak apa. Quran ni dia kelebihan dia banyak. Jadi setengah orang tu dia boleh ikut saja tanpa tengok teks pun tak apa. Itu pengalaman saya sendiri dulu. Saya belajar Quran ketika kecil dulu, waktu budak zaman tadika dulu, saya tak belajar dengan mengeja. Saya belajar dengan mendengar. Saya dengar pupu papat saya baca kan, adik-beradik baca. Lepas tu esok tu kami setiap minggu kami kena baca dekat Tok Wan. My time nak baca tu, saya tak baca ikut apa yang eja. Saya baca ikut apa yang saya dengar. Buka Quran. Tapi kita baca ikut apa yang kita dengar. Ingat lagu tu. Tu kelebihan Quran. Bukan nak kata kita ni hebat tak, tapi kelebihan Quran tu kata. Mukjizat Quran tu gitu. Jadi orang yang hafal dengan dengar saja pun boleh. Sebab tu kadang-kadang kita buka Quran kan bagi budak-budak baby kita dengar kan, anak kecil dengar, dia akan keluar satu masa nanti dia akan sebut, dia boleh ucap. Bukan dengan eja, hanya dengan mendengar sahaja. Pasang ketika nak tidur ke kan, pasang ketika depa rehat ke, tengah main ke, itu dia boleh ingat. Itu antara kelebihan Quran. Baik, lepas pada tu baru belajar eja. Okey, kemudian yang kelima qaf. Yaqbal. Yaqbal. Kemudian yang bersambung wa tasaddaq alaina. Wa tasaddaq alaina. Dia nak boleh ikut tu kan. Kalau rasa susah jangan buka mata, dengar tu pejam mata, dengar kemudian ikut, insya-Allah boleh ikut walaupun tak tengok teks. Itu antaranya kan. Kalau tak boleh tu try lagi, insya-Allah boleh. Itu kelebihan Quran, insya-Allah mudah diikut. Okey, itu berkaitan dengan qalqalah sughra, qalqalah sughra. Kemudian qalqalah kubra. Qalqalah kubra iaitu qalqalah yang besar ataupun kuat. Maka qalqalah kubra terjadi apabila waqaf. Ini bila waqaf, pada kalimah tersebut diwaqaf, maka huruf qalqalah yang berada di hujung kalimah sama ada hurufnya sukun asli ataupun sukun aridi. Sukun asli ataupun sukun aridi. Apa tu sukun asli? Jadi sukun asli ini adalah sukun yang sebetulnya, maksudnya huruf tu memang baris dia sukun. Itu sukun asli lah. Adapun sukun aridi, contoh macam al-falaq, qaf tu berbaris fathah.
Asal baris qaf tu adalah fathah, baris atas. Tetapi bila waqaf, maka dia hendaklah disukunkan. Maka sukun tu dipanggil sukun aridi ataupun sukun yang mendatang. Kemudian diletakkan sukun. Asalnya adalah baris fathah. Contoh yang pertama iaitu huruf ba. Fansab. Fansab. Yang kedua sukun aridi wa ma kasab. Wa ma kasab. Jadi asalnya kasaba, baris dia atas fathah. Jadi apabila waqaf maka dia jadi qalqalah. Yang kedua huruf jim. Fakhruj. Fakhruj. Ini sukun asli. Manakala yang kedua iaitu sukun aridi. Thamaniya hijaj. Boleh ikut tak? Thamaniya hijaj. Boleh. Jadi hijaj asal barisnya adalah hijajin. Jim yang terakhir itu adalah tanwin. Tanwin kasrah. Jadi bila waqaf maka dia jadi hijaj. Okey. Yang ketiga huruf dal. Walam yulad. Walam yulad. Kemudian idza hasad. Idza hasada. Hasada asal baris dia, maka bila waqaf jadi hasad. Baik. Kemudian yang keempat ta, huruf ta. Wala tushtit. Wala tushtit. Okey, kemudian sukun aridi sawa'is sirat. Sawa'is sirat. Asalnya sirati. Jadi bila waqaf jadi sirat. Okey. Kemudian yang kelima huruf qaf. Lam yukhlaq. Lam yukhlaq. Lam yukhlaq. Qa. Laqqa. Laqqa. Kemudian sukun a'ridi wa ma wasaqa. Wa ma wasaqa. Baik, itu adalah qalqalah kubra. Okey, kemudian qalqalah syiddatul kubra ataupun qalqalah akbar ataupun asyaddu qalqalah juga disebut, iaitu yang pertama bagi huruf ba. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dia lambat sikit. Sebab apa? Dia ada sabdu ataupun syiddah. Yang kedua huruf jim. Wala jidala fil hajj. Wala jidala fil hajj. Tak bunyi gitu. Wala jidala fil hajj. Jangan hajj. Hajj jadi qalqalah kubra. Hajj dia lambat sikit. Wala jidala fil hajj. Hajj pula slow bunyi ya. Okey, sekali lagi. Wala jidala fil hajj. Okey.
Yang ketiga, huruf dal. فقالوا يا ليتنا نرد فقالوا يا ليتنا نرد نرد. Okey. Ya, baik, itu bagi huruf dal. Okey, kemudian huruf ta. Ada tak huruf ta? Contoh huruf ta ada tak? Syiddatul kubra ataupun qalqalah akbar ada tak contoh dia? Kok ada terjumpa? Tak ada, nak cari lagi malam ni. Esok try cari tengok ada tak. Tapi dalam kitab ni dia tulis tak ada. Tak jumpa lagi. Kan? Tak ada dalam Quran qalqalah akbar pada huruf ta. Selain daripada itu ada. Jadi selain daripada huruf ta, dalam huruf qalqalah ni ada hanya qalqalah pada huruf ta, qalqalah akbar maksudnya. Qalqalah kubra ada, tapi qalqalah akbar tidak dijumpai lagi, bahkan mungkin tiada. Baik, yang kelima iaitu huruf qaf. Qulillahu yahdi lil haqq. Haqq. Baik. Sedap dah kita. Qalqalah terkeluar habis. Okey, baik. Itu adalah qalqalah akbar ataupun syiddatul kubra. Baik. Sekejap ya. Okey. Berkenaan dengan bunyi bunyi qalqalah. Baik, bunyi qalqalah bagaimana? Bunyi qalqalah. Contoh, Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Bunyi itu sebenarnya dia ada maksudnya. Bunyi itu bukan saja-saja bunyi. Bunyi qa, tit, ab, aqa. Lagi ad. Lagi ata. Ta, qaf, ba, jim, dal, aj. Baik, bunyi-bunyi itu jadi bunyi-bunyi itu adalah bunyi-bunyi fathah. Bunyi-bunyi adalah bunyi fathah. Aqa, qa, qa. Ata, ta, ta. Aj, j, j. Lagi ad, d, d. Ab, b, b. Ba, ba tu. J, j tu. Da, da tu. Kan? Jadi bunyinya itu adalah bunyi fathah. Sama ada sebelumnya baris hadapan. Okey, contoh yang lain, hal yuj. Hal yuj. Bunyi itu. Yuj. Contoh. J, kan? J tu bunyi adalah bunyi fathah. Itu contoh. Ataupun dia baris fathah, baris fathah memang bunyi fathah lah. Yad. Yad. Yad, dal, sukun sebelumnya fathah. Yang tadi jim, yuj, jim sukun sebelumnya dhammah ataupun baris hadapan. Yang ketiga iaitu tushtit ataupun baris kasrah. Yang ketiga baris kasrah tit. Ta juga. Iaitu bunyi adalah bunyi fathah. Bunyi fathah, iaitu qalqalah condong kepada fathah. Bunyi qalqalah adalah condong kepada fathah, iaitu pandangan jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan
bunyi qalqalah adalah condong kepada fathah. Adapun dalam kitab kita ini disebut iaitu perhatian satu, ahli al-adab, ulama tajwid berselisih pendapat mengenai cara atau kaedah melafazkan bunyi qalqalah, iaitu mereka terbahagi kepada 4 kumpulan. Ini lagi banyak, 4 kumpulan. Jadi dalam kitab yang kita belajar ni dia mendatangkan pandangan-pandangan ulama. Jadi tuan-tuan jangan keliru lah. Sebab banyak pandangan ulama, sekali kita keliru pening kok mana pula nak ikut ni. Jangan keliru. Itu kita tengok ambil yang mana yang masyhur dan yang jumhur. Jadi yang pertama dia kata sebahagian ulama mengatakan bahawa qalqalah dilafazkan hampir kepada baris fathah secara mutlak. Itu yang pertama. Sama ada huruf sebelumnya baris fathah atau baris kasrah atau baris dhammah. Inilah pendapat yang masyhur. Jadi bunyi qalqalah itu adalah bunyi fathah. Aj, ad, ab, ba, j, d. Itu semua adalah bunyi-bunyi fathah, bunyi baris atas. Aqa, ata. Itu. Yang kedua pula, sebahagian ulama mengatakan bahawa qalqalah dilafazkan hampir kepada baris fathah pada ta dan qaf. Ta dan qaf adalah fathah bunyinya, hampir kepada fathah, dan hampir kepada baris kasrah iaitu ba, jim, dal. Itu pandangan yang kedua pula. Jadi sebab itu antaranya kalau sekiranya bagi huruf ba, ab, ba, kan. Jadi dia menghampiri ataupun hampir kepada kasrah bunyinya pada sebutan huruf ba, qalqalah bagi huruf ba, huruf jim dan huruf dal juga tidak menjadi kesalahan, boleh juga. Kerana martabat sebutan manusia tu tak sama. Ada orang yang boleh sempurna keseluruhannya, ada orang yang pertengahan, dan ada orang yang kurang. Jadi berdasarkan martabat-martabat ini adalah dibenarkan, maknanya boleh. Kalau sekiranya bunyi seakan-akan ataupun hampir kepada kasrah bagi huruf ba, jim dan dal. Baik. Adapun ta dengan qaf, ayat itu hampir kepada baris fathah bunyinya. Manakala bahagian yang ketiga, ulama yang ketiga, kumpulan ulama yang ketiga mengatakan bahawa qalqalah dilafazkan mengikut baris huruf sebelumnya, sama ada berbaris fathah, kasrah atau dhammah. Yang ini tiga-tiga boleh. Ini bagi tiga-tiga boleh. Bermakna kalau kita sebelumnya kita baca sebelumnya baris atas, maka bunyinya sehampir dengan fathah. Kalau sebelumnya baris kasrah, maka bunyinya hampir dengan kasrah. Kalau sebelumnya baris dhammah, maka bunyinya hampir dengan dhammah. Jadi hal yuj macam tu. Kalau jim tu sukun, sebelumnya ia itu dhammah, yuj macam tu. Kalau ikut yang paling masyhur adalah yuj, itu fathah, itu masyhur. Tapi pandangan yang ketiga mengatakan boleh mengikut baris sebelumnya. Manakala pandangan yang keempat, sebahagian ulama mengatakan bahawa qalqalah dilafazkan mengikut huruf baris huruf selepasnya, sama ada fathah atau kasrah atau dhammah. Jadi mengikut huruf selepasnya pula. Itu pandangan-pandangan antara pandangan-pandangan ulama yang mengatakan berkaitan dengan bunyi qalqalah. Jadi kita dah sampai masanya. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi berkenaan dengan qalqalah sikit lagi nanti akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan bersama pada malam ni bermanfaat dan mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.